من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون صدق الله العظيم. Boleh? InsyaAllah ta'ala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu wa wala ba'. Jadi insyaAllah ta'ala pertemuan kita pada waktu ini adalah menyambung pembacaan kita ataupun tadabbur kita bersama daripada surah Hud. Bermula daripada ayat yang ke-15. Mula daripada ayat yang ke-15. InsyaAllah sama-sama melihat ayat yang ke-15. Sebelum kita tengok ayat ke-15, kita undur sedikit ke belakang pada ayat yang ke-14 dan 13. Ayat ini memberikan makna atau ayat ini mendatangkan suatu perbincangan tentang cabaran terhadap ayat Al-Quran seandainya mereka ragu atau mengatakan Nabi Muhammad SAW lah yang menurunkan atau mereka cipta ayat Quran. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mencabar manusia untuk mendatangkan kalau boleh seperti Quran yang kamu buat sendiri tanpa Allah Taala ada dengan kamu. Buat sendiri, ciptakan sendiri ayat sepertinya. Lalu Quran mengatakan fa in lam yastajibu laka. Kalau mereka itu tidak mampu menyahut seruan itu, ketahuilah Quran ini takkan mampu didatangkan sepertinya kerana ianya diturunkan bi'ilmillah wa alla ilaha illahu fahal antum muslimun. Maka ayat yang ke-15 Allah Subhanahu wa taala merakamkan satu firman-Nya, man kana yuridul hayatad dunya, barang siapa yang inginkan, man kana yuridu, barang siapa yang berkehendakkan, man kana yuridul hayatad dunya, barang siapa yang hendak kehidupan dunia semata-mata, wazinataha, okey, wazinataha, dan perhiasan hidup dunia semata-mata. Okey, ayat ni disebutkan oleh ramai para ulama tafsir tentang maknanya. Di antara mereka ada yang menyebutkan dengan mengatakan bahawa makna daripada perkataan ini adalah iaitu orang-orang kafir. Iaitu orang kafir yang mereka tidak mahu beriman kepada Al-Quran kerana mereka tak nak hilang apa yang ada daripada kedudukan-kedudukan mereka. Kerana pada waktu itu, kalau mereka beriman,
mereka tidak sepenuhnya mengelola harta mereka. Sebab apa? Kalau orang tu beriman, dia kena keluar zakat. Maknanya ada sesuatu hukum yang akan mengawal mereka. Okey? Zakat. Dia nak buat ini, tak boleh. Ada peraturannya. Kalau dulu orang zaman jahiliyah, mereka berkahwin, tidak ada had. 10, 12, 13. Tapi bila datangnya Islam, Islam hadkan sehingga 4 contohnya. Jadi, banyak perkara dalam hidup mereka ini dihadkan atau ditentukan oleh satu kuasa. Okey, maka orang kafir tidak suka benda itu. Maka siapa yang hanya inginkan kehidupan dunia, itu satu pandangan ulama tafsir. Tetapi ada satu yang di kalangan mereka menyebutkan ayat ini adalah kisah tentang orang Islam. Maknanya siapakah di kalangan kamu orang Islam yang hidupnya di dunia ini sekadar untuk mendapatkan kehidupan di sini yang diinginkan dan perhiasannya sahaja, semata-mata itu je. Okey, itu je yang dia nak. Okey, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Kami akan biarkan dia dengan segala amalnya itu di dunia. Tuan-tuan, yang ni ayat ni dia agak panjang perbahasannya untuk kita faham dengan baik apakah makna daripada ayat ini. Cuma saya nak sebut satu perkara, tuan-tuan. Dalam ayat ini dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Ashur kalau tak silap saya dalam At-Tahrir wa Tanwir ataupun Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Jami' li Ahkamil Quran, beliau menyebutkan dan mengatakan bahawa okey, orang yang beriman atau orang Islam yang mereka beramal dengan amal-amal yang baik, amal akhirat maknanya. Sembahyang, sedekah, baca Quran, tadarus, selawat dan sebagainya. Okey, mereka buat amal-amal yang baik itu, Quran apa? Mereka buat amal-amal yang baik itu, dia buat amal yang baik itu, tuan-tuan, tetapi mereka tidak inginkan daripada amal akhirat itu melainkan dunia. Melainkan habuan dunia. Faham tak? Orang baca Quran untuk dapatkan habuannya. Ataupun dia mengamalkan satu amalan sembahyang, dia ingat satu. Kata ulama mudah bahasanya macam inilah. Buat amal akhirat tetapi nakkan pujian di dunia. Dengan bahasa lagi mudah, iaitu ingin ria. Sebab tu dalam ni sebab apa? Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Siapa yang hanya berkehendakkan kehidupan dunia dan perhiasannya. Okey, ada orang dia buat macam ni kerana nak dapatkan pujian ini. Ada orang buat ini supaya disanjung begini. Ada orang dia buat seperti ini supaya dia begini. Maka setiap orang itu dengan tujuan dia lakukan kenapa. Maka ada di kalangan mereka yang melakukan suatu amal akhirat dan kebaikan tetapi tujuannya adalah untuk mendapatkan daripada kehendak dunia, daripada apa? Diangkat oleh manusia, dipuji oleh manusia ataupun mendapat habuan daripada habuan-habuan dunia. Sebenarnya tujuannya nak itu. Okey, sebenarnya tujuannya nak itu. Tetapi amal yang dilakukan adalah amal berbentuk akhirat. Ini kata satu pandangan. Kalau kita bahaskan satu, kita bahaskan satu. Yang pertama tu kalau kita ambil daripada makna ini, maknanya apa dia? Ayat ini adalah terfokus kepada satu golongan yang dinamakan sebagai golongan yang riak ketika di dunia. Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika diceritakan kisah golongan ini yang mereka itu berjihad ketika di dunia, infak begitu banyak ketika di dunia, mengajarkan ilmu, menuntut ilmu, buat amal, berpuasa. Kemudian Nabi sebut dan tetapi mereka tidak ingin daripada semua amal itu melainkan kemegahan di sisi manusia ataupun tunjuk sama manusia. Lalu mereka tidak dapat apa pun sikit di akhirat. Lalu menangis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan membaca ayat ini. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Okey, clear? Boleh faham tak makna pertama? Iaitu orang yang nakkan dunia maknanya apa? Orang yang buat amal akhirat tapi apa? Super. Nakkan apa dia? Dunia. Nakkan apa jua bentuk kebaikan dunia seperti pujian, habuan dan sebagainya. Maknanya bahasa yang mudah, orang ini riak di dunia. Okey, riak. Orang yang riak ini ada hadis dalam Riyadhus Salihin menyebutkan ada orang yang mati dibunuh jihad fi sabilillah. Ada orang yang infak banyak, ada orang yang mengajarkan ilmu sampai di akhirat ditanya kepada dia, wahai fulan bin fulan, bukankah Allah telah memberikan kamu nikmat sekian dan sekian dan sekian? Dia kata, ya. Dia kata, apa yang kamu gunakan? Dia kata, aku telah gunakan nikmat itu pada jalan Allah Ta'ala. Lalu dikatakan kepada kadzabta, kamu bohong. Kamu tak buat untuk Allah. Kamu buat supaya orang gelar kamu sebagai pemberani.
Orang gelas kamu sebagai pejuang. Maka kamu nakkan pujian itu sebenarnya. Lalu orang itu dicampakkan ke dalam neraka. Jadi begitulah orang yang mengaji Al-Quran sama juga. Dikatakan kenapa kamu, apa yang kamu telah buat dengan nikmat Allah. Lalu orang itu menjawab, saya telah gunakan untuk baca Quran dan ajarkan Quran. Dia kata bohong. Tujuan kamu buat itu adalah supaya orang panggil kamu qari. Kan? Qari'ah. Okey. Apa yang tak kamu buat dengan harta kamu? Saya telah pergi haji. Oh tidak, kamu pergi haji supaya orang panggil kamu hajah bedah. Kan? Okey. Jadi kamu ada tujuan-tujuan kamu. Kamu nak balik ke tanah air, orang nak panggil kamu hajah. Kan? Dan sebagainya. Jadi kamu memiliki tujuan. Tujuan-tujuan tersebut. Yang bukan tujuan itu kamu nakkan balasan daripada Allah semata. Tapi ada perkongsian tujuan. Lalu dikata kadzabta, maka dikatakan apa yang kamu nak ketika kamu lakukan amal itu kamu dah dapat dah. Nak gelaran dapat dah. Nak orang puji dapat dah. Nak aguan dunia dapat dah. Maka tak ada apa pun bagi kamu di akhirat. Maka inilah balasan bagi orang riak. Semoga Allah pelihara kita semua daripada sifat riak dan Allah Taala ikhlaskan diri kita dalam setiap amalan dan keadaan. Kerana itulah saja syarat penerimaan amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi itu asas yang pertama perlu kita faham. Pandangan kedua mengatakan bahawa ayat ini adalah merujuk kepada umum sifat orang yang hidup di dunia. Maknanya apa? Orang ni dia punya misi hidup, tujuan hidup, keinginan hidup tidak jauh melepasi keinginan dunia. Faham tak? Dia punya ingin cuma kat dunia je. Daripada kecil sekolah sampai sekolah menengah, sekolah rendah, universiti, sampai kahwin, sampai dapat anak, sampai ada cucu. Yang berlega dalam kepala dia, yang dirisaukan oleh jiwa dia, yang difikirkan oleh akalnya, yang dipenatkan oleh tubuhnya, semuanya adalah pada keinginan dunia saja. Ada yang begitu. Tuan-tuan bukan tak ada ya. Ada. Cuba tuan-tuan tengok. Okey, cerita senario politik hari ni. Ya, Karim, pening kepala tengok kan. Tang tung. Semuanya apa? Semuanya inginkan jawatan, inginkan kedudukan, inginkan itu dan ini, main tarik tadi sana dan sini. Subhanallah. Kan? Mujur hari ni saya tak bertukar PM jadi PM tuan. Kok TV tu panggil, saya diangkat menjadi Perdana Menteri ke? Kan? Kuliah kita dibatalkan hari ni. Tuan-tuan, subhanallah, hidup manusia itu tidak terbatas hanya melainkan kepada keinginan yang ada di depan mereka. Maknanya walaupun dia mungkin Islam ataupun tak Islam, kafir, dia tidak ada satu fikir yang merentasi dunia ini. Bukan kita disuruh untuk hidup untuk akhirat sehingga kita tak ada urusan dunia dah. Yakinlah kita mesti akan fikir tentang dunia. Nak makan apa, nak naik kereta apa, nak duduk rumah apa, pasti akan fikir. Tetapi adakah semata-mata hidup hanya untuk yang itu dan dia melupakan kehidupannya di balik dunia ini. Jadi ini satu kehidupan yang dipanggil hidupan yang tidak ada orientasi akhirat dalam hidupnya. Dan yang ketiganya adalah golongan kufar ataupun orang kafir. Jadi kesemua makna ini boleh sampai kepada makna yang nak disebutkan tadi. Tuan-tuan, para pendengar yang dikasihi sekalian, ada satu perkara menarik dalam ayat ini perlu kita bicarakan. Allah sebut apa? Baik. Okey, sekarang ni Allah Ta'ala kata apa? Siapa yang, oh Masya Allah, hari ni ramai ya 80 orang. Saya tak tahu macam mana sebaran link hari ni ya. Sampai 80 orang, Masya Allah. Selamat datang kepada yang kali pertama hadir dalam kuliah saya. Minta maaf ustaz yang kuliah hari ni ustaznya ceroy-ceroy saja. Ustaznya biasa-biasa, tak pandai. Kan? Jadi sekadarnya saja insya-Allah. Allah Taala bagi yang pertama mengenalinya lah insya-Allah. Baik, tuan tengok. Allah Taala sebut man kana yurid. Perkataan yurid ni tolong boldkan. Kalau ada stiker tu tampalkan stiker kat situ. Allah Taala katakan siapa yang beramal untuk dunia. Siapa yang buat untuk dunia. Tapi yurid. Yurid maknanya apa? Cik Bedah? Yurid. Ada Quran terjemahan kan? Perkata. Ada. Menghendaki. Tengok, subhanallah, Quran kata siapa yang hendak je. Belum rebut. Bukan lumba, bukan apa. Hendak baru. Maknanya apa? Kehendaknya dalam hidup hanya terbatas pada dunia. Dia tak fikirkan syurga, tak fikirkan neraka, tak fikirkan azab kubur, tak fikirkan apa sebab dunia. Tapi yang dia ingat pagi, petang, siang, malam, umur tua, muda, panjang, semuanya sekadar apa yang membatasi hidup yang ada di depan mereka.
Qala man kana yurid je. Quran kata apa? Wa yuwaffi ilaihim. Saya ustaz biasa je, minta maaf ya. Ustaz cerai ustaz kampung. Datang daripada kampung, kan? Ya, Mak. Ustaz cerai. Jadi minta maaf kalau kurang memuaskan pengisian pada petang ini. Baik, tuan tengok. Quran kata apa? Nuwaffi ilaihim a'malahum. Allah, ayat ni besar sekali. Kata Al-Imam Ibnu Ashur dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir, ramai orang salah memahami ayat ini. Dan saya yakin depan saya pun ramai juga salah faham. Kelak saya sendiri pun dulunya bukan faham macam yang sekarang saya faham. Okey, Quran kata apa? Kalau kita baca terjemahan kata apa? Siapa yang inginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, nescaya kami sempurnakan hasil usahanya. Betul? Betul tak terjemahannya macam tu? Faham tak? Siapa yang nak dunia je, buka mikrofon Cik Eda, tak dengar. Siapa yang nakkan dunia sahaja, kami akan pasti kami katanya, pasti kami menepatinya. Nuwafi pasti kami menepatinya. Menepatinya, menyempurnakan, memberikannya. Subhanallah. Kata para ulama tafsir pada menghuraikan ayat ini, dia kata bukan maknanya kalau kamu nak dunia, Allah akan bagi dunia tu kat kamu. Tak? Faham tak? Contoh sekarang saya kata saya rasa saya nak menjawat jawatan sebagai Menteri Sumber Tenaga dan Hasil Bumi contohnya. Contoh, kan? Saya nak dan saya inginkan benda itu. Okey, adakah saya dapat? Mesti akan dapat. Kalau dalam ayat ini sebut kami akan sempurnakan. Okey? Contohnya begitu. Ataupun saya kata saya nak jadi saya nakkan wang sebanyak RM1 juta dalam akaun saya. Ataupun saya nak kereta Mustang ada di depan rumah saya contoh. Adakah mesti saya akan dapat? Quran kata kalau ikut terjemahan perkata, maknanya ya kan? Maknanya apa yang kamu nak daripada kehidupan dunia, kami akan cukupkan. Tapi kata ulama tafsir dah, bukan macam tu. Kata Ibn Ashur, dia kata apa? Apa yang kamu inginkan di atas dunia dan kamu berusaha atas keinginan itu, Allah biarkan kamu dengan urusan itu. Maknanya apa? Kamu buat jadi dapat. Kamu buat dapat. Faham tak? Maknanya urusan itu diserahkan kepada kamu. Dah, buat. Silakan, teruskan. Faham tak maksudnya? Perlu usaha. Ha? Apa dia? Perlu usaha. Ya, maksudnya kalau orang tu dia nak dunia semata-mata, okey, Allah takkan halang dia nak dapatkan dia tu. Terserah kepada kamu. Buat. Faham tak? Maksudnya buat. Kalau dapat. Kalau usaha kamu betul-betul, tapi maknanya bukan kamu nak aku bagi. Tak begitu. Berapa ramai orang nak jadi jutawan tak jadi jutawan. Berapa banyak orang nak jadi Perdana Menteri tak jadi Perdana Menteri. Berapa banyak orang nak jadi itu tak jadi. Kan? Maknanya bukan semua perkara dunia yang diingini akan dia dapat. Tapi makna ayat ni adalah apa je yang kamu nakkan daripada kehidupan dunia, maka kami serahkan itu untuk kamu usahakan. Maknanya buatlah kamu. Dapat. Kamu buat betul strateginya, itu serah. Faham tak maksudnya? Nuwafi ilaihim a'malahum. Tengok Quran kata apa? Wa hum fiha la yubkhasun. Allah Ta'ala tak akan rugikan kamu dengan amal itu. Maknanya apa? Serah kamu. Faham? Maksudnya siapa yang telah memutuskan di antara hidup dirinya dengan hidup akhirat, maka urusan hidup dunianya itu terserah kepadanya. Kalau dia usaha kuat-kuat, dapatlah dia mungkin. Kalau guna strategi betul, boleh lah. Kalau gunakan kabel besar, jadilah agaknya. Faham tak? Maka Allah Subhanahu Wa Taala takkan macam contohnya, dia dah buat betul-betul, tiba-tiba Allah miskinkan dia. Tak. Sebab itu kalau kita tengok, ada sahaja orang yang hidupnya kaya raya, tetapi dia tak ada langsung wawasan akhirat. Tapi ada juga sebaliknya. Orang yang hidupnya wawasan akhirat yang besar, tapi hidupnya kaya raya. Faham tak maksudnya apa? Maksudnya dalam kehidupan dunia, yang mereka nakkan dunia, Allah tak akan jadikan mereka miskin. Dan Allah Ta'ala takkan juga tunaikan apa yang mereka nak. Maknanya apa? Serah kepada cara kehidupan mereka. Kalau dia buat usaha kena jadi teknikalnya, apanya, ni dapatlah dia. Okey, jadi ini makna. Ramai orang salah memahami terjemahan perkata ayat ini dengan dia maknakan apa dia? Siapa yang nakkan dunia Allah bagi. Tak, bukan begitu maksudnya. Okey, siapa yang inginkan kehidupan dunia, Allah serahkan urusan itu, dia kelola sendiri. Jadi urusan dia jadi. Tak jadi, udah. Tapi kamu tetap nakkan dunia semata-mata. Okey, faham? Dapat poin dia? Itu maksudnya. Okey, wa hum fiha la yubkhasun. Okey, Quran kata apa tengok? Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka ini yang hanya dalam hidup dunia nakkan dunia semata-mata, tak ada lebih daripada itu.
Okay? Tak lebih daripada itu. Sebab itu hadirin yang saya kasih sekalian, satu perkara yang sangat penting. Kalau kita hidup hanya untuk dunia, belum tentu dunia tu kita akan dapat macam yang kita nak. Betul? Okay? Dan kalau kita hidup benar-benar untuk akhirat, belum tentu kita akan tak dapat semua dunia yang kita nak. Faham? Belum tentu kita tak dapat semua dunia yang kita nak. Nampak? Maka cara yang paling baik adalah meletakkan misi yang jelas dalam kehidupan untuk hidup kekal di akhirat. Dalam masa yang sama tidak melupakan segala ikhtiar, segala asbab yang Allah mudahkan di dunia. Tapi dia punya vision dia, tak mudah ke mana nak pergi. Okey? Semasa dalam kehidupan dunia ini, semua urusannya terarah ke arah itu. Dan insya-Allah, dia tidak akan memandongkan kehidupan dunianya. Berapa banyak kita nampak orang yang mendapat gelar profesor, orang yang gelarannya jutawan, orang yang gelarannya Datuk Seri, Tan Seri dan sebagainya. Tetapi hidupnya memiliki vision akhirat yang besar. Okey, ada seorang pendakwah besar, bilioner atau milioner Arab, okey, namanya Sheikh Abdul Rahman. Okey, melakukan dakwah di Afrika, menyebabkan ribuan manusia masuk ke dalam Islam di Afrika. Okey, hartanya banyak sangat. Maksudnya apa? Ada orang yang memiliki visi akhirat yang jelas dan Allah Taala berikan dia memiliki juga asbab dunianya yang betul. Syaratnya visinya tadi, yang dia nak apa? Maka digunakan itu. Tapi ada orang yang visinya hanya sekadar dunia. Lalu Allah serahkan hidup tu kat dunia. Ulaika laisa lahum fil akhirati innar. Orang macam ni, dia tak dapat apa pun di akhirat melainkan neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang saya kasihan, menentukan visi hidup itu sangat penting. Okey, kita macam kalau kita contoh bagi mudahlah. Kita ada anak. Pesanan kita kepada anak kita, satu perkara yang sangat mudah. Kita kata nak, belajar betul-betul nak. Kamu nak jadi engineer, okey, jadi engineer nak. Belajar betul-betul jadi engineer, tapi kamu kena ingat, hidup kamu yang sebenar nanti adalah di akhirat. Nampak tak? Dia ada dua benda yang besar. Engineer adalah tugasan khalifah di atas muka bumi. Okey? Adapun hidup di akhirat adalah misi hakiki kita semua. Jadi, dua ini perlu disengat. Dua kesalahan manusia adalah apabila mereka salah memahami konsep kehidupan sehingga meletakkan visi semata-mata adalah untuk kehidupan dunia. Seolah-olah apabila gagalnya perancangan kehidupan di dunianya, maka dia akan gagal semua sehingga ke akhirat nanti. Jadi tidak begitu ya. Tidak begitu. Visi hidup mestilah jelas sampai ke akhirat. Tetapi urusan dunia ini perlu kita jalani dalam keadaan yang sepatutnya sebagai manusia di atas bumi. Sambung lagi. Wa habita ma sana'u fiha. Ayat ini dikatakan oleh para ulama adalah merujuk kepada orang kafir. Apa maksud merujuk kepada orang kafir? Maka orang-orang yang hidupnya hanya dunia, dia kufur kepada akhirat. Tak ada. Tapi dia ada buat baik. Wa habita ma sana'u fiha. Dia ada buat kerja baik di dunia. Tuan-tuan pernah tak nampak orang, pernah dengar tak Uncle Kentang? Uncle Kentang. Uncle Kentang. Pernah dengar? Pernah dengar tak Cik Beda? Popular dekat Facebook. Ada Ustaz. Alhamdulillah. Apa dia buat Uncle Kentang? Banyak bantu. Bagi orang makan. Banyak bantu orang, bagi orang makan. Tuan-tuan, kita doakan semoga Allah bagi hidayah kepadanya dan masuk ke dalam Islam insya-Allah. Allahumma amin. Tuan-tuan tengok. Tuan-tuan, dia buat baik ataupun mana-mana orang kafir yang buat baik, kerja kebajikan, bantu orang dan sebagainya. Okey, Quran kata apa dia? Wa habita ma sana'u fiha. Semua kerja baiknya di atas dunia kerana dia tak ada keinginan akhirat, tak beriman kepada akhirat. Allah Ta'ala gugurkan segala amal itu. Di akhirat tak akan dikira itu kebaikan. Sampai dia beriman kepada akhirat. Nampak tak? Mana mukmin, Muslim baru boleh kira amal itu. Tetapi kata para ulama dalam sebuah hadis menyebutkan orang kafir yang buat baik di dunia, Allah akan balas kebaikan itu di dunia agar tidak ada tuntutan di akhirat. Faham tak? Contoh dia banyak buat donation, dia banyak buat bantu. Mungkin ada benda-benda baik kat dunia. Contohnya anak dia sehat, ramai, hidupnya bagus, bisnesnya maju. Okey, ataupun matinya tak sakit sangat. Tetapi dia takkan dapat apa jua balasan di akhirat. Akhirat hanya untuk orang yang percaya adanya akhirat. Okey, dia takkan dapat bagi orang yang tak percaya kepada adanya akhirat. Jadi ini satu perkara yang sangat penting untuk kita sama-sama fahami. Wa habita ma sana'u fiha. Wa batilum ma kanu ya'malun. Dan akan terbatallah segala apa kerja yang mereka buat dan lakukan di
di dunia. Boleh? Ada soalan? Halo? Tak ada Ustaz, Tak ada, terima kasih. Any question? Ada Ustaz, ada. Ada. Silakan tanya. Tak ada soalan. Silakan. Tak ada? Jelas tak ada dan soalan. nyata. Okey, kalau tak ada Teruskan. soalan. Okey, saya nak ambil air sekejap, nak minum air. Haus. Okey, baik. Okey, kan. Tak bagi nampak muka Silakan. sikit Ustaz. Ha? Tabak ke pun? Nampak puncak kepala je. Tabak. Ustaz buat Nescafe tu. Okey. Ustaz buat Nescafe kat Mana? Tak orang bagi dia Nescafe ni. tak dapat je dah. Dapat dah penuh dah. Tuan nak pergi mana? Ini tak hantar air. Tuan. Dah balik dah. Ustaz dah mari dah. Tak hantar air. Tuan nak pergi mana? Tak, minum kopi. Tabak ke Ustaz? Allah Akbar. Ustaz tak nampak muka Ustaz. Tak nampak muka. Bagi nampak muka Ustaz baru kuih. Apa yang tak nampak? Nampak tu? Nampak tak Kami nampak. Kami nampak Ustaz. Mata je. bawah lagi. Ustaz. Sikit lagi. Sikit lagi. Sikit lagi. Sikit lagi. Bukan suka dekat. Yes. Macam tu Ustaz. Macam Cantik mana? je. Sikit lagi. Sikit lagi. Ke bawah kan? Ke bawah? Ke bawah kan. Sebab apa? Dia yes. Ah. Baru kuih. Dia mana? Ini cakap pasal Ke bawah kat pula tu naikkan sikit. Mak sandar Pun tak nampak. Tu tenggelam. Cantik jam. Okey, cantik Ustaz, cantik. Boleh? Boleh. Terima kasih Ustaz. Tadi nampak puncak kepala je. Ya. Okey, baik. Okay, boleh sambung? Minum kopi Starbucks ke Ustaz? Minum Starbucks ke tu? Kopi Starbucks. Lain kali sebelum saya mula hantar Food Panda, suruh hantar kopi. Barulah segar sikit. Starbucks Malangnya 245, Food Panda sampai, hantar kopi. Wah betul. So cek beda. Betul-betul. So cek beda hantar kopi. Allahu Akbar. Baik, sambung Boleh lagi. tak payah Food Panda. Allahu Akbar. Baik, tengok ayat yang ke-17. Faham tak ayat tadi? Ayat 15-16 faham ya? Jadi kesimpulan ayat tu apa dia? Sebagai orang beriman, kita mohon kepada Allah Ta'ala, walaupun kita tahu kita berdosa, kita banyak buat salah, kita banyak buat silap, tetapi satu benda yang jangan sampai hilang, iaitu visi kehidupan kita adalah akhirat. Okay, visi kita adalah akhirat. Maka dengan itu, segala perkara yang akan merencatkan dan menghilangkan tujuan itu, kita akan berhati-hati dan berjaga-jaga daripadanya. InsyaAllah ta'ala. Okay? Selesai. Ayat yang ke-17. Afaman kana ala bayyinatin min rabbih wa yatluhu syahidun minh. Afaman kana ala bayyinatin min rabbih wa yatluhu syahidun minh. Wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah. Ulaika yu'minuna bih. Wa man yakfur bihi minal ahzabi fannaru maw'iduh. Fala taku fi miryatin minh. Innahul haqqu min rabbika walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Ayat ini masih berkisar tentang kepercayaan dan keyakinan terhadap kitab Allah yang namanya Al-Quran. Allah berfirman, afaman kana ala bayyinatin min rabbih. Adakah siapa yang telah ada ala bayyinatin, di atas keterangan dan penjelasan, min rabbihi, daripada Tuhannya. Siapa dia ni? Apakah orang yang punya keterangan yang jelas daripada Tuhannya? Siapa dia ni? Maka ulama tafsir mengatakan inilah orang yang ada keterangan jelas daripada Tuhan adalah Rasul. Merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi memiliki suatu keterangan jelas daripada Allah. Sama ada keterangan jelas itu adalah Quran, wahyu, ataupun keterangan jelas itu adalah mukjizat yang keluar daripada baginda yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tulis.
Muka surat berapa? Muka surat 223. Muka surat 223. Okey. Okey, Quran kata afaman kana ala bayyinatin min rabbih. Adakah orang yang berada dalam keterangan yang jelas daripada Tuhannya, jelas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa dia? Rasulullah SAW. Tulis dekat situ notanya Rasulullah ataupun Rasulullah. Apa maksud keterangan itu? Sama ada wahyu ataupun mukjizat daripada Nabi. Wa yatluhu syahidum minhu, dan membacanya. Okey, dan membacanya ataupun diikutinya, wa yatluhu, dan membacanya atau diikutinya. Okey, syahidum min, saksi daripada Allah Taala. Siapa dia? Faham tak ayat dia? Oh, para pendengar semua. Faham Ustaz, faham. Faham Ustaz. Faham. Kami khusyuk Ustaz. Betul, faham situ. Naik kita tu. Faham tak? Faham. Apa ni? Okey, tengok. Allah Ta'ala sebut, adakah orang yang berada dalam keterangan yang jelas daripada Allah? Keterangan jelas itu kita katakan Rasulullah. Okey. Dia ada keterangan yang jelas. Apa dia? Quran ataupun mukjizat. Katalah begitu. Okey. Wa yatluhu syahidum min. Okey. Dan diikuti atau dibaca, diikutinya itu dengan saksi daripadanya. Siapa saksi daripadanya? Jibril lah. Pandai. Okey. Banyak ulama tafsir mengatakan yang menjadi saksi kepadanya adalah Jibril alaihissalam, sebab yang membawa nak dapatkan nota. Nota tak ada, minta maaf kan. Nota semua catat sendiri. Ustaz yang mengajar ni minta maaf. Ustaz ni ustaz kampung, dia tak boleh buat nota. Tulis-tulis cantik apa color-color. Jadi semuanya kena dengar sendiri. Notanya semua buka terjemahan Al-Quran. Okey? Nota buka terjemahan Al-Quran. Terus tulis. Sebab nota ustaz ada dalam kepala. Jadi tak dimuntahkan lagi dalam bentuk nota. Okey. Saya daripada dulu zaman belajar, saya bukan jenis orang yang apa namanya dipanggil study smart. Bukan study smart maksudnya ada nota bunga-bunga, ada buat awal, buat gambar pokok, lepas tu kalau ikan, kalau kucing. Student cerdik. Student cerdik. Dia tak tulis nota. Tidak, saya tulis juga nota. Tapi yang kata sekali jalan je. Maknanya baca, bulat dekat buku tu sendiri. Baca, bulat dekat buku. Ambil highlight, conteng highlight. Sampai kembang buku tu punya banyaknya conteng. Jadi saya punya cara macam tu lah cara belajar. Jadi tak rajin nak buat nota. Jadi apa pun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau siapa rajin, buka dalam YouTube nanti ada satu tulis My Quran Note. My Quran Note ataupun My Note Quran. Macam tu lah lebih kurang. Okey. Yang ni dilakukan oleh sahabat saya. Sahabat saya tapi bukan orang biasa lah. Okey. Sahabat saya tapi bukan orang biasa lah. Orang ni pernah bekerja bawah Perdana Menteri kan. Orang hebat lah. Dia buat ringkasan nota setiap surah dalam bentuk video yang sangat mudah. Setiap surah. Sekarang sampai surah Taha. Okey. Boleh ambil manfaat daripadanya, insya-Allah. Okey. Buat video kan. Nanti komen bawah tu lah tulis terima kasih Ustaz Syafiq kerana kenalkan channel ni. Nanti dia tahu lah ni orang Ipoh lah ni agaknya kan. Tak ulang mana Ustaz ni? Video apa? Tak dengar. My Quran. My Quran Note. My Quran Note. Macam tu lah lebih kurang. Dekat YouTube. Dia dah buat daripada surah Al-Baqarah sampai surah Taha. Dia nak habis dah. Yang buat ni, Masya Allah ya, dia memang orang cerdik lah, orang bijak lah. Memang orang cerdik. Bapa dia adalah pemegang pertama PhD di UPM sejak UPM ditubuhkan.
Ayah dia adalah pemegang pertama PhD sejak UPM ditubuhkan. Orang pertama yang dapat PhD holder di UPM. Okey, tak apalah cerita dia. Cerita dia apa? Cerita dia apa dah yang nak cerita tadi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang macam ni orang smart lah. Orang macam ni saya tengok dia cara smart, belajar cara smart. Dia nota, buat. Jadi macam tu lah Allah jadikan manusia berbeza-beza cara dan keadaan mereka. Allah Ta'ala sebut apa? Afaman kana ala bayyinatin min rabbih. Adakah orang yang berada dalam keterangan yang nyata daripada Tuhannya, Nabi SAW, wa yatluhu syahidun minhu, dan membaca atau mengikutinya saksi daripada Allah, iaitu Jibril alaihissalam. Okey, wa min qablihi kitabu Musa imamah. Sedangkan sebelumnya, sebelum Rasul itu, sebelum Quran itu, dialah juga saksi yang sama. Iaitu apa? Ketika turunnya kitab kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Imamah wa rahmah, sebagai suatu rahmat daripada Allah. Ulaika yu'minuna bih. Mereka itu beriman dengannya. Dengan apa? Beriman dengan Quran yang diturunkan oleh Jibril, yang Jibril yang sama turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Artinya apa dia? Wahai orang-orang Yahudi dan Nasrani, kalau kamu beriman dengan kitab yang diturunkan kepada Musa daripada Taurat ataupun Injil daripada Isa alaihissalam, maka yang menurunkan itu adalah yang sama turun kepada Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kalau kamu beriman dengan yang itu, berimanlah dengan yang ini. Boleh faham? Faham. Okey? Faham. Beriman juga dengan yang ini. Ulaika yu'minuna bih. Wa man yakfur minal ahzabi fannaru maw'iduh. Maka siapa yang kufur, tidak mahu percaya dan yakin dengan Quran itu, maka neraka adalah janji kepadanya. Kalau orang itu beriman kepada Taurat, beriman kepada Injil, tapi dia tidak pernah beriman kepada Quran, maka neraka adalah milik baginya. Fala taku fi miryatin minhu. Allah Ta'ala bagi tahu kat kita semua dalam ayat ini, jangan sekali-kali kamu memiliki apa jua keraguan terhadap Quran. Fala taku fi miryatin min. Jangan sampai ada apa jua rasa ragu terhadap Al-Quran dan kebenaran kitab suci Al-Quran Al-Karim. Innahul haqqu min rabbik. Sesungguhnya Quran itu, sesungguhnya Al-Quran itu adalah suatu yang benar datang daripada Tuhanmu. Walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Akan tetapi ramai di kalangan mereka yang tidak mempercayainya. Jadi para pendengar yang dikasihi sekalian, inilah ayat yang sangat penting untuk kita sama-sama memahaminya, membacanya dan kita sama-sama merenung segala perkataan yang ada di dalamnya. Jadi insya-Allah Ta'ala, kalau ada apa-apa soalan boleh tanyakan sekarang. Kalau kita masuk ayat seterusnya nanti takut panjang pula. Ustaz nak tanya. Kalau tak ada berhenti. Ustaz nak tanya. Kitab Taurat tu kan banyak telah diubah kan? Yang asal masih ada tapi kita tak boleh dapat kan? Tak boleh tengok tak boleh baca Apa tak boleh baca? Ustaz dengar ke? Dengar. Kan tadi kita pasal kitab Nabi Musa tu kan, kitab Taurat tu dia yang asal dah tak ada lah kan, dia dah ubah-ubah. Yang asal tu masih ada tapi simpan je, kita tak boleh baca ya. Okey, gini. Kitab Taurat yang asal, kita kena tahu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam adalah kitab yang telah sampai kepada pengikutnya lalu mengalami proses perubahan-perubahan. Okey, pertukaran-pertukaran yang dilakukan oleh mereka. Perubahan dan pertukaran yang mereka buat ini adalah kerana kepentingan-kepentingan mereka. Sama ada untuk mengekalkan pengikut ataupun kerana apa, tak apalah yang penting. Jadi bila dah banyak pelakuan itu, kemudian berlaku cetakan demi cetakan, hampir, bukan kata semua, hampir sukar kedapatan kitab yang paling awal sekali ditulis dalam keadaan yang benar. Hampir sukar kedapat. Andai kalau ada, dan kalau kita dapat, dan kalau betul ada, tak ada masalah untuk kita baca. Tetapi kita disuruh beriman dengan kitab Al-Quran juga. Kerana apa yang ada dalam pelajaran Taurat sama yang ada dalam pelajaran Quran dari sudut akidah dan kepercayaan.
walaupun berbeza daripada sudut pensyariatan, ada beberapa hukum yang berbeza. Tapi secara prinsipnya sama. Allah sebut dalam Quran, wa muhaiminan alaih. Quran itu menjadi penjaga kepada kitab-kitab sebelumnya. Sama. Okey, jadi kalau kita tanyakan kita, Ustaz, jadi kalau saya nak baca Injil boleh tak? Kita kata, kenapa kamu nak baca Injil? Kamu dah ada pelengkapnya Al-Quran yang memiliki pelajaran sama dalam Taurat dan Injil. Pelajarannya isinya, konten tentang tauhidnya sama. Yang nak diajarkan tu sama. Berbeza pada hukum syarak je. Jadi, dari sudut itu. Tapi kalau kita kata, Ustaz, kalau ada betul baca, boleh. Asalkan ia adalah asli dan juga betul. Dikatakan di Turki ada Injil yang betul disimpan dalam muzium. Wallahu'alam. Okey. Tapi satu persoalan je kita timbulkan dalam kitab-kitab lama ni. Apa dia? Siapa yang boleh buktikan ianya benar daripada Nabi mereka? Tu je. Pembuktian tu. Kita boleh jumpa orang boleh kata ini yang paling tua. Paling tua belum tentu paling benar. Jadi pembuktian. Kalau Quran, kita ada sejumlah jutaan manusia yang semuanya sepakat. Okey, contoh kita baca Quran sekarang kat sini. Kita ambil flight terbang ke Nigeria. Pergi Nigeria, ada orang baca Quran di sana, kita tengok sama. Kalau beza lahjah aja. Maknanya tak ada perubahan yang berlaku. Tapi kalau Taurat dan Injil, macam mana kita nak bagi proof bahawa ini betul daripada Nabi Musa AS, tak ada sebarang perubahan. Jadi itu susah. Sebab itu tidak ada janji terhadap semua kitab selain Quran bahawa kitab itu terjaga dan terpelihara. Ada soalan lain? Soalan luar tajuk pun tak apa. Tak apa. Ustaz, apa ni Taurat tu tulisan Yahudi ya? Taurat bukan bahasa Yahudi. Taurat adalah bahasa yang diturunkan dalam bahasa Ibrani. Bahasa apa, Ibrani Ustaz? adalah bahasa yang diturunkan oleh orang Yahudi. Ibrani. Ya. Okey, bahasa tu sekarang dituturkan oleh orang Yahudi. Okey. Orang Palestin duduk di orang Yahudi yang duduk di tanah Palestin sehingga orang Palestin boleh cakap bahasa Ibrani. Orang Yahudi pun boleh cakap bahasa Arab. Maknanya mereka memiliki bahasa yang berbeza. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ada yang lain nak tanya soalan? Silakan. Kalau tak ada, kita berhenti untuk secangkir teh. Soalan lain? Tak ada. Baik. Yang terakhir. Okey, yang terakhir. Sebabkan tajuk kita pada ayat yang ke-16, 15 adalah ayat yang dikatakan mereka yang beramal dengan amal akhirat tetapi menginginkan sesuatu daripada dunia. Salah satu daripada tafsiran para ulama itulah adalah orang yang beramal dengan amalan riak daripada amal salih yang mereka lakukan. Maka kita sama-sama melakukan sesuatu amal itu dengan kita membarukan niat kita agar Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita untuk mengikhlaskan niat kita kepada Allah dan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang dengan amal yang paling biasa kita buat pun boleh hadirnya riak. Contoh kita pergi sembahyang berjamaah. Pergi sembahyang jemaah je pun. Kan? Dia akan datang lintasan-lintasan untuk kita tunjukkan kita dah bertelekung, nilofa dah. Orang pun tengok kita lagi sembahyang dah dan sebagainya. Hadir kadang-kadang merasakan kita ini hadirlah rasa dalam hati itu tentang amal itu nak tunjukkan kita cepat sembahyang berjemaah dan sebagainya. Jadi kecepatan hati yang jahat ini perlu sama-sama kita barukan dengan memperbarukan niat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu berdoa dengan doa yang diajarkan. Sebagaimana riwayat daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, baca doa Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada aku mensyirikkan engkau dengan sesuatu yang aku tahu ataupun aku melakukan syirik dengan apa yang aku tak tahu. Itulah riak. Tak perasan tapi itu syirik. Itulah riak. Maka aku bermohon kepadamu ya Arhamar Rahimin. Allahumma amin. Ustaz nak tanya. Amin. Tanya, kalau macam, yelah kadang-kadang kita ni manusia kan, kadang pergi berjemaah, lepas tu ambil gambar, lepas tu kadang kita mengaji, kita tunjuk gambar. Itu riak Ustaz kan? Macam mana tu? Riak ini tempatnya dekat hati, bukan Jelaskan Ustaz. kamera.
Riak ni tempatnya dekat hati, bukan dekat kamera. Maksudnya apa? Dia akan melihat kepada orang yang buat itu. Apakah tujuannya? Kalau tujuannya adalah tujuan riak, jadi riak. Kalau tujuannya tak riak, tak jadi riak. Jadi itu bukan kemampuan kita untuk membelah dada-dada mereka untuk tahu mereka riak ataupun tidak. Okey, cuma kita kata apa? Amal perbuatan itu kalau tidak dijaga betul-betul hati, boleh jatuh kepada riak. Itu yang kita boleh nasihatkan. Tetapi kita tak boleh katakan terus ianya sebagai satu amalan yang riak. Kerana ada kemungkinan seorang yang dia ambil gambar saat dia contohnya sampaikan bantuan dan sumbangan, menjentik ramai hati-hati manusia untuk buat amal yang sama. Boleh jadi. Kan? Jadi maksudnya dia tidak semudah itu untuk ditentukan orang itu riak ataupun tidak, kerana riak ni tempatnya dekat hati. Riak ni tempatnya adalah dekat hati. Maka satu perkara yang perlu kita cermati dan amati dengan baik adalah bagaimana hati kita itu dibendung daripada berlakunya riak. Wallahu a'lam. Kadang kita Doa yang saya sebut tadi, ada soalan tadi datang. Soalan Baik. dia tanya, Ustaz, kalau doa dalam maksurat tu buat kita tak hafal, boleh tak kita buka je? Puan yang bertanya, terima kasih atas soalan. Doa-doa macam ni, dia mesti dibaca. Maksudnya begitu. Dia tak macam Quran. Quran ni kita buka, kita dengar dapat pahala. Tapi doa yang bersifat doa munajat kepada Allah Ta'ala, dia memiliki maknanya, maka kita mesti baca. Kalau kita buka radio tu, Quran kita buka radio, tapi kita ikut bacaan tu supaya dia menjadi doa. Okay, begitu. Terima kasih semua. Jazakumullah khair. Wah, iya Ustaz. Okey, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khair. Terima kasih semua yang menghadiri kelas hari ini. Hari ini kita ramai 80 lebih. Masya-Allah. Tahniah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Habis tak?
Okay. Dengar lah. Dengar ke tak dengar? Tun tak dengar lah Tun. Tak dengar. Tak ada suara. Dengar suara budak-budak je. Dengar budak-budak main. Ya, nak suara Ustaz tak ada langsung. Tapi orang lain okey ke ni? Orang lain okey kot. Cuma kita dua je pun Asna. Ada 3-4 orang. Orang Merani, Robert Hatton, Basha, Nofita. Ada 4-5 orang, 6 orang, 7 orang ni. Tun dapat dengar Ustaz ke tidak? Tu tahu. Tun ada lah. Dia dengar ya? Macam mana kita tak dengar? Tun ada. Saya dah tutup buka balik pun tak dengar. Tun. Dengar bunyi budak-budak main. Budak main je dengar. Saya ingat saya seorang ni apa Asna pun sama ya? Nak keluar dulu rasanya. Saya pun nak keluar. Saya dah keluar, tak jadi. Tun, tak dengar lah. Ustaz. Tak dengar.
Tak dengar suara Ustaz lah. Tak dengar. Hmm? Puas tak dengar. Tak dengar ya? Tak dengar. Tak ada, Ha, tak ada. kita tak dapat kot. Masuk balik pun tak ada. Itulah. Kenapa Kita yang tak dapat ni berapa orang. Kena Tu call Tun. tiba-tiba dia tak ada. Nanti saya Mula-mula call tu Tun. ada. Mula ada. Nanti saya call Tun. Okey. Okay. Amboi. Tak boleh Puan Hasna. Kita memang tak dapat. Depa okey. Tak boleh nak buat apa. Line masalah. Buka speaker. Buka speaker Puan. Puan Hasna buka speaker. Mana-mana kita join tiba-tiba. Ya, betul. Saya pun dah cakap dengan Tun kejap ni. Tun kata dia nampak muka Puan tetapi dia tak dengar suara dia tu. Oh, ya kan? Memang tak boleh buat apalah. Dia pun cakap tak tahu. Dia kata dia nampak kita keluar masuk dia kata. Tapi dia tak dapat dengar. Lain kita lah kot. Okey Puan. Okey. Assalamualaikum. Ya. Okay. Assalamualaikum. Bagus.
Dia. Apa je scroll manja. S SC. Kita nak naikkan forward tu. Kita nak naikkan. SK. SC. SC. ROLL. Ada tak ni dapat puasa mama. Kalau mama ada bagi tu hantar ubat sarang burung. Tu lah. Patutnya dah sampai kata dia.
Macam tu lah ambil hanger yang baju Aisyah tu ya Manja.